Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang seterusnya di dalam perjalanan haji tadi disebut tentang tahallul. Tahallul awal dan tahallul tsani. Bagaimanakah cara tahallul awal dan tahallul tsani? Apabila seorang itu telah melakukan haji, berniat dan telah berwukuf di Arafah, daripada Arafah dia pergi ke Muzdalifah, daripada Muzdalifah dia pergi ke Mina. Di Mina beliau telah melontar Jamratul Aqabah. Selepas melontar Jamratul Aqabah, bercukur atau bergunting, maka ini dipanggil tahallul awal. Apa maksud tahallul awal itu? Iaitulah membebaskan diri daripada sebahagian larangan ihram yang ada di atas dirinya, maka bebaslah 10 perkara setelah melakukan 2 daripada 3 perkara itu. Iaitulah bergunting, bercukur dan melakukan lontaran di Jamratul Aqabah, 2 daripada 3 perkara yang besar. Setelah beliau selesai ini, pergi ke Mekah, melaksanakan tawaf al-ifadah. Kalau dia belum lagi melakukan sa'i haji, maka dia lakukan sa'i. Setelah itu semua larangan ihram yang 13 telah terangkat. Ini dinamakan dengan tahallul tsani. Tahallul tsani dengan makna pembebasan yang kedua, maka bebas semua sekali 13 larangan yang telah dikenakan ke atas orang yang telah berniat haji atau umrah itu. Jadi kita faham di dalam bab haji ini ada tahallul awal, tahallul tsani. Tahallul awal, tahallul tsani iaitulah melalui perbuatan. 2 daripada 3. Ataupun seorang ini daripada Muzdalifah terus balik ke Mekah. Bila sampai di Mekah, beliau telah melakukan tawaf ifadah dan sa'i haji, kalau belum sa'i lagi, kemudian bercukur atau bergunting, ini juga dinamakan tahallul awal. Setelah itu, kembali semula ke Mina, melontar Jamratul Aqabah pada hari raya, maka dia telah melaksanakan 3 perkara, ketiga-tiganya sekali, maka terangkatlah semua larangan ihram yang ada atasnya itu. Yang wajib dijaga ke atas seorang yang berihram itu. Itu maksud tahallul awal dan tahallul tsani. Jadi tahallul awal, tahallul tsani berbeza dengan nafar awal dan nafar tsani. Sebagaimana telah kita jelaskan, nafar awal itu duduk di Mina 2 hari, nafar tsani duduk di Mina selama 3 hari. Di dalam amalan haji ada perkara-perkara pelanggaran yang berlaku ataupun memang dikenakan dam kerana jenis haji yang dilakukan itu. Apa kemakna dam? Dam yang selalu disebut di sini iaitulah hayawan, iaitu al-an'am. Dalam bahasa Arab disebut al-an'am, iaitulah hayawan seperti lembu, unta, kambing, biri-biri, kibas yang sejenis dengannya, iaitulah hayawan yang berkaki 4 yang biasa dimakan itu. Jadi hayawan ini, al-an'am ini, lembu, unta, kambing dan sejenis dengannya, itu dinamakan dam, yang boleh dilaksanakan terhadap orang-orang yang melakukan beberapa perkara ini. Contohnya, jadi golongan yang dikenakan dam ini, yang pertama, orang yang melakukan haji tamattu' dan qiran. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang meninggalkan larangan, yang meninggalkan wajib haji. Contohnya, tidak berihram, tidak berniat ihram di miqat. Dia berniat tapi selepas miqat, maka orang ini juga dikenakan dam. Yang ketiga, orang yang meninggalkan bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik seluruhnya.
ataupun meninggalkan bermalam di Muzdalifah tanpa uzur syar'i. Itu termasuk dalam golongan yang dikenakan dam. Ataupun orang yang terluput daripada tak sempat nak wukuf di Arafah. Dia terlewat sampai ataupun apa-apa halangan. Ini termasuk di kalangan orang yang dikenakan dam. Dan seterusnya orang yang dikenakan dam juga iaitulah orang al-ihsar. Orang yang terhalang daripada sampai ke Mekah. Yang terhalang daripada melaksanakan haji. Maka ini dipanggil ihsar, orang yang dihalang. Itu di antara golongan yang dikenakan dam. Kemudian setelah kita lihat dam itu dan golongan yang terkena ke atasnya dam, di sana ada lagi pembahagian dam ini ada 4 kategori. Yang pertama disebut sebagai dam tartib dan takdir. Dam tartib dan takdir maksudnya tartib itu iaitulah mereka diminta supaya melakukan yang pertama sembelih seekor kambing. Kemudian apabila tidak mampu, barulah boleh berpindah kepada berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, di haji, waktu haji, dan 7 hari lagi sewaktu balik ke negerinya. Ini dam takdir, tertib maksudnya mesti ikut susunan. Kambing dahulu, ataupun sebahagian daripada unta, atau sebahagian daripada lembu. Kerana unta ni boleh dibagi 7. Sama juga dengan lembu dibagi 7. Adapun kambing hanya seekor. Seekor untuk satu dam. Kambing, kalau tak mampu, sebahagian daripada lembu atau sebahagian daripada unta, tak mampu kambing, barulah dia boleh berpindah kepada puasa. Itu makna tertib. Makna takdir, kadarnya telah ditentukan. Iaitulah kambing atau puasa 10 hari. Jadi siapakah golongan ini? Golongan ini yang dikenakan dam tertib dan takdir ini, iaitulah golongan yang melakukan haji tamattu' dan haji qiran. Jadi orang ini kena tertib dan takdir. Yang kedua, orang yang meninggalkan sebahagian daripada wajib haji, contohnya tidak bermalam di Muzdalifah tanpa uzur. Dan tidak bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik, keseluruhannya. Orang yang meninggalkan melontar lebih daripada 3 biji batu, dan ke atasnya, akan wajib dia kena seekor kambing. Orang yang tidak melakukan tawaf wada'. Bila selesai kerja haji semua, dia nak balik tanpa uzur, dia terus je balik tanpa tawaf wada'. Maka orang ini juga dikenakan dam, tertib dan takdir. Orang yang terluput daripada wukuf di Arafah, ini juga dikenakan dam, tertib dan takdir. Satu lagi yang disebut iaitulah orang yang menyalahi apa yang dinazarkan dalam kerja-kerja haji. Dia nazarnya cara lain, kemudian dia buat dengan cara lain. Maka ini juga dikenakan dam, tertib dan takdir. Jenis dam yang kedua, dam tertib dan ta'dil. Maksud tertib itu, selagi mampu bayar yang pertama, tidak boleh berpindah kepada yang kedua. Itu maksudnya tertib. Selagi boleh laksanakan yang pertama, dia tak boleh bayar yang kedua. Ta'dil, apabila tidak mampu melaksanakan yang pertama itu, maka dia pergi kepada puasa. Mengikut bilangan hari itu, mengikut berapa ke harga benda yang dia tak boleh bayar tadi. Itu dia maksudnya dam tertib dan ta'dil. Tertib dan ta'dil. Siapakah golongan yang dikenakan dam jenis ini? Iaitulah yang pertama, orang yang melakukan persetubuhan sebelum daripada tahallul awal. Ini cukup bahaya. Hati-hati. Orang yang melakukan persetubuhan
sebelum melakukan tahallul awal. Mana dia belum lagi bergunting, belum lagi tawaf atau belum lagi melontar 2/3 daripada perkara ini, dia telah melakukan jima'. Maka hajinya rusak dan dia dikenakan bayar seekor unta. Itu dipanggil tartib. Selagi dia mampu keluar unta, maka dia tak boleh berpindah. Kalau tak mampu, pada waktu itu dia kena pergi kepada puasa. Berapa harga unta tu dinilai dengan harga dan dia banding dengan harga makanan berapa cupak, pada waktu itu kita kira. Berapa hari ke secupak 1 hari, jadi berapa hari dia kena berpuasa mengikut keadaannya. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua yang dikenakan dam, tartib dan ta'dil ini, iaitulah orang yang ihsar, orang yang terhalang daripada sampai ke Mekah. Jadi mereka yang pertama kena sembelih seekor kambing. Kalau tidak mampu juga, barulah dia berpuasa mengikut kadar harga kambing yang dia tidak mampu untuk membayarnya itu. Ini dia panggil dam, tartib dan ta'dil. Tartib mengikut susunan, ta'dil itu telah ditentukan berapa jumlahnya mengikut kadar. Karena itu dia berbeza dengan takdir. Yang pertama tadi tartib dan takdir. Tartib ikut susunan. Takdir kadarnya telah ditentukan. Yang kedua ini tartib susunan. Ta'dil kadarnya tak boleh ditentukan kerana mengikut nilai berapa harga unta yang dia tak mampu bayar tadi atau berapa harga kambing yang dia tak mampu nak bayar. Maka dia berpindah kepada puasa mengikut kadar yang tersebut. Takhyir artinya dam ini boleh dipilih di antara 3 perkara. Iaitulah apabila seorang itu melakukan perkara yang dilarang dalam ihram, yang disebut dalam kes ini iaitulah membunuh ataupun berburu hayawan yang dilarang sewaktu berihram. Yang kedua, orang yang memotong pokok-pokok yang ada dalam tanah haram itu. Maka bayarannya mengikut kadar yang telah dipilih, itulah takhir. Sama ada kita sembelih seekor hayawan yang sama dengan apa yang telah kita tangkap itu. Seperti kalau seorang yang tangkap rusa, maka yang sama dengan rusa itu iaitulah lembu. Atau mengambil harga rusa itu yang ditangkap itu, dibeli makanan dan diberi kepadanya. Atau apabila seorang itu tidak mampu nak beli, harganya tidak mampu, pada waktu itu dia adalah berpindah, ta'dil, berpindah kepada berpuasa mengikut harga hayawan yang telah ditangkap itu. Jadi puasa itu tidak ditentukan kadar bilang harinya, ianya mengikut kepada ta'dil, mengikut penilaian yang dibuat terhadap hayawan ataupun pokok yang telah ditumbangkan atau hayawan yang telah ditangkap itu. Jadi dam, takhyir dan tartib ini terkena kepada orang-orang yang melakukan 2 perkara ini, iaitulah menangkap hayawan waktu dalam ihram ataupun menebang ataupun memotong pokok-pokok yang tumbuh di dalam tanah haram. Itu 2. Dam yang terakhir yang dinamakan dam takhyir dan takdir. Takhyir dan takdir iaitulah diberi pilihan di antara 3 perkara. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Karim, fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Dam ini, dam takhyir dan tartib, dam takhyir dan takdir ini, inilah dam yang banyak berlaku kepada jemaah haji, kerana dam ini dikenakan kepada orang yang melakukan larangan ihram lain daripada jima'. Jima' tadi kita sudah masuk dalam kategori yang kedua tadi. Yang keempat ini, iaitulah diberi pilihan di antara fafidyatun min siyam, sama ada puasa 3 hari,
au sadaqatin, ataupun kita beri makan 6 orang miskin, au nusuk, ataupun sembelih seekor kambing. Bagaimana cara pelaksanaan dam ini? Ini dipanggil dam takhyir, diberi pilihan di antara 3, tetapi ianya merupakan takdir, kerana 3 perkara yang hendak dipilih itu mestilah salah satu daripadanya yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam ayat yang tadi. Fafidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Fidyah, puasa 6 orang miskin, ataupun sembelih seekor kambing. Jadi kes yang terkena kepada dam ini, kalau seorang itu melakukan larangan ihram selain daripada jima'. Contohnya, seorang ini ambil kukunya, dikerat kuku, potong kuku. Satu kuku tidak dikenakan dam, hanya dikena bayar secupak makanan, beras atau gandum. Kalau 2 kuku, 2 cupak. 3, barulah kena dam, takhyir dan takdir ini. Jadi bila dah 3 ke atas, pada waktu itu kita kena bayar lengkaplah. Sama ada 6 orang miskin, 6 cupak. Ada juga dalam mazhab menyebutkan seorang miskin 2 cupak. Dan kita sembelih seekor kambing, ataupun kita puasa 3 hari, diberi pilihan. Kalau seorang itu cabut sorat rambut, dia hanya kena secupak. 2 rambut, 2 cupak. 3, 1 dam. Dam takhir dan takdir. Pakai pakaian. Sekali kita pakai, sekali sama ada pakai kopiah atau pakai baju atau satu lengkap pakaian, itu 1 dam saja kita kena pakai. Memakai wangian, sama juga. Sekali pakai kena. Jadi perkara-perkara dilarang dalam larangan ihram itu, tuan-tuan janganlah rasa terkejut bila disebut, ini cabut bulu, ni sudah kena dam. Betul kena dam. Tetapi dam di sini dia panggil dam takhyir, dam yang diberi pilih. Salah satu daripada 3. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, para jemaah haji boleh memilih salah satu daripadanya. Jadi sama ada kita nak puasa 3 hari lah, selesai puasa. Ataupun kita nak sembelih seekor kambing, sembelih. Ataupun kita memilih jalan yang paling ringkas, iaitu beri makan kepada 6 orang miskin. Jadi selesailah dam kita ini. Daripada kita duduk dalam keadaan gelisah, was-was dan ragu-ragu, lebih baik kita bayar dam ini dan kita pilihlah yang paling ringan bagi kita, ataupun kita nak milih seekor kambing, itu terpulang kepada diri masing-masing. Jadi sebagaimana yang telah kita jelaskan di sini, dam itu ada 4 perkara. Jadi setiap kategori itu ada caranya dan ada kumpulan sasarannya yang dia kena bayar mengikut yang telah dijelaskan itu. Itulah yang dinamakan dam. Selain daripada dam yang dikenakan ke atas jemaah haji, ada satu lagi amalan sembelihan, iaitulah al-udhiyah, ataupun disebut sebagai korban. Al-adahi dan korban ini adalah merupakan suatu amalan sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ianya sekaligus merupakan amalan yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang mengingatkan kita kepada peristiwa yang besar di mana Nabi Allah Ibrahim yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyembelih anaknya Nabi Ismail. Allah Taala sebut dalam Al-Quran ini, telah merakamkan peristiwa ini dalam Al-Quran Karim. Setelah diperintahkan melakukan sedemikian, maka Nabi Ibrahim alaihissalam cuba melaksanakan tugas yang tersebut, tetapi Allah SWT tidak mengizinkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Bahkan disebut dalam Quran, wa fadainahu bizibhin azim. Allah SWT telah menggantikan dengan sembelih anaknya bizibhin azim, dengan seekor kibas yang besar.
yang dibawa ke Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihnya. Amalan ini telah diteruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sewaktu berada di Madinah Al-Munawwarah, Nabi kita sentiasa melakukan ibadat korban ini setiap tahun. Ada kalanya Nabi kita berkorban 2 ekor bikabsyaini amlahaini akranaini, dengan 2 ekor kibas, 2 ekor kambing atau biri-biri yang besar yang bertanduk. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda memberitahu kepada kita bahawa darah ini, korban yang diterima oleh Allah SWT, sebelum titisan darah ini sampai ke bumi, Allah SWT telah mengampunkan dosa orang yang melakukannya. Memandangkan ia mempunyai kelebihan yang besar dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, maka amalan korban ini perlulah diteruskan dan dilakukan. Tidak kira di mana kita berada, sama ada kita berada di negara kita di Malaysia, ataupun sewaktu kita berada di tanah suci, di Makkah Al-Mukarramah, maka di sana disebut dengan nama Al-Hadyu. Bagi jemaah haji, korban ini disebut dengan nama Al-Hadyu. Hadyu ini termasuklah orang yang sembelih dam dan sembelih korban. Sewaktu melaksanakan hajjatul wada', Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan sembelihan dengan tangan yang mulia ini sendiri sebanyak 63 ekor unta. 63 ekor unta disembelih dengan tangan yang mulia. Kemudian yang baki lagi sebanyak 37 ekor diserahnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala untuk menyempurnakan. Nabi kita sembelih waktu haji 100 ekor unta. Dan sewaktu Nabi kita berada di Madinah Al-Munawwarah, baginda sallallahu alaihi wasallam sembelih korban ini, iaitu dengan kibas yang begitu besar. Jadi menjadi satu amalan yang sunnah yang dituntut pada umat ini. Bagi orang yang punya kemampuan, hendaklah melakukan amalan korban ini di tempat kita. Dan sewaktu kita berada di Mekah, kita lakukan hadyu, sama ada kita sudah sembelih dam kita, ataupun kita sembelih korban itu sendiri, sebagai taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, korban adalah satu amalan yang baik yang perlu kita lakukan, kerana mempunyai kelebihan-kelebihan yang besar. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembelih 2 ekor, mengatakan ini seekor ini untuk Muhammad wa ali Muhammad dan keluarganya, dan seekor lagi ini disembelih untuk umatnya yang tidak berkorban. Begitu prihatinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Jadi bagi seorang bapa, boleh dia berkorban dengan seekor kambing, diniat untuk dia dan ahli keluarganya sendiri. Satu lagi, selain daripada kita mengetahui tentang kelebihan ataupun fadilat korban ini, satu lagi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi mengatakan, apabila masuknya 1 hari bulan Zulhijjah, bila masuk 1 Zulhijjah, mana-mana orang yang telah berniat untuk berkorban, hendaklah dia berhenti daripada memotong rambutnya, memotong kukunya, seperti orang yang berihram. Sehinggalah disembelih korban itu, barulah dia memotong rambutnya dan kukunya. Jadi kita kena berhati-hati. Hadis ini diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan apabila masuk Zulhijjah, maka hendaklah kamu berhenti daripada memotong rambut dan kuku yang ada di tubuh kamu itu, dan ianya akan dilepaskan dan dipotong kembali setelah kita melakukan korban. Selepas daripada itu, seolah-olah kita berada, walaupun berada di tempat kita ini, seolah-olah kita berada seperti jemaah haji yang akan melakukan korban mereka selepas mereka bertahallul ataupun melontar Jamrah Aqabah pada hari raya, bercukur atau bergunting, kemudian mereka juga melakukan hadyu, korban mereka ataupun dam yang mereka lakukan itu. Jadi amalan ini perlu diambil perhatian, kerana kadang-kadang kita tidak mengambil berat, kita hanya nak berkorban, tetapi adab-adab peraturannya kita tidak teliti dan kita tidak jaga.
Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perbincangan kita pada kali ini, iaitulah kesimpulan apa yang kita dapat simpulkan dalam perbincangan ini. Yang pertama, bahawa haji itu ada 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama, melakukannya secara ifrad, iaitulah melakukan haji sahaja. Setelah selesai semua urusan haji, amalan haji, barulah dilakukan umrah. Yang pertama. Yang kedua, yang disebut sebagai haji tamattu', iaitulah melakukan amalan umrah dahulu. Setelah selesai umrah, menunggu kedatangan hari haji, iaitulah hari tarwiyah, ataupun hari Arafah, hari wukuf nanti, dengan kita berniat haji sahaja. Apabila selesai semuanya, itu disebut dengan nama haji tamattu', di mana haji tamattu' ini jemaah haji wajib membayar dam, iaitulah seekor kambing. Yang ketiga, haji qiran. Haji qiran ini ada 2 cara. Cara yang pertama, kita berniat daripada awal lagi di miqat, telah berniat saja aku mengerjakan haji dan umrah. Atau cara yang kedua, iaitulah orang yang datang ke Mekah dengan niat tamattu', mengerjakan umrah. Kemudian mereka tidak dapat melaksanakan umrah itu kerana halangan-halangan keuzuran dan sebagainya. Apabila sampai waktu nak pergi haji nanti, nak pergi ke Arafah, maka diniatkan haji ke atas umrah yang telah sedia ada itu, maka jadilah dia haji qiran. Itu 3 cara. Kemudian perbincangan kita juga tentang haji badal. Jadi syarat orang nak badalkan haji ini, sama ada orang itu telah meninggal dunia, atau orang itu sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Dan orang yang nak melakukan badal haji itu, nak menerima badal itu, mesti orang yang telah mengerjakan haji. Kemudian kita berpindah kepada dam. Dam ada 4 jenis, yang disebut dengan nama tartib dan takdir, tartib dan ta'dil, takhyir dan ta'dil, yang terakhirnya takhyir dan takdir. Jadi 4 jenis dam ini, setiap kategorinya ada orang-orang yang tertentu yang dikenakan dam jenis ini. Dan terakhir perbincangan kita iaitulah tentang korban. Allah merupakan suatu amalan sunnah yang dituntut dalam Islam. Sesiapa yang punya kemampuan, maka jangan sekali-kali mengabaikan tanggungjawab yang baik ini. Selain daripada kita berkorban kerana semata-mata untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga dapat membantu saudara-saudara kita yang berada di sekeliling kita ataupun di mana saja yang kita pilih untuk membantu mereka.